Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyambung perbincangan berkaitan dengan bab yang ke-6 sains tingkatan 5 iaitu elektrokimia. Dan pada minggu lepas kita telah pun habis membincangkan keseluruhan bab yang ke-6 elektrokimia, di mana di dalam tajuk bab elektrokimia ini terbahagi kepada dua, iaitu 6.1 berkaitan dengan sel elektrolitik dan bab yang subtopik yang kedua 6.2 adalah berkaitan dengan sel kimia. Jadi kita ada dua jenis sel di dalam bab elektrokimia ini, iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. Jadi kamu kena tahu membezakan di antara sel elektrolitik, 6.1 sel elektrolitik dan juga sel kimia. Apa beza di antara sel elektrolitik dan sel kimia? Itu paling penting sekali. Jadi kalau tidak dapat membezakan di antara kedua-dua ini, di mana setiap satu daripada sel elektrokimia ni mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang menyebabkan dia digelar sebagai sel elektrolitik dan satu lagi sel kimia. Setiap satu mempunyai proses yang berlainan tetapi masih dalam konsep yang sama di dalam elektrokimia. Jadi perkataan elektrokimia itu bermaksud dia ada kaitan di antara dua tenaga, iaitu tenaga elektrik dan tenaga kimia. Tenaga elektrik dan tenaga kimia. Di mana di dalam sel elektrolitik, sel elektrolitik ini tenaga elektrik digunakan terlebih dahulu, kemudian tenaga elektrik ini ditukarkan kepada tenaga kimia. Itu di dalam sel elektrolitik. Dalam sel kimia, tenaga kimia mula-mula sekali akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Jadi di situlah konsep penting di mana perubahan tenaga antara elektrik dan tenaga kimia akan bertukar di antara satu sama lain. Daripada apa ke apa itu yang akan membezakan di antara sel elektrolitik dan juga sel kimia. Jadi kita tengok refleksi kendiri yang diberikan di dalam buku teks ini. Yang pertama yang berkaitan dengan sel elektrolitik ini, kita ada proses elektrolisis. Jadi kita kena memahami bagaimanakah proses elektrolisis ini berlaku. Kemudian ada eksperimen yang perlu diketahui bagaimana mengkaji proses elektrolisis untuk sebatian ion dalam pelbagai keadaan. Jadi proses elektrolisis ini hanya boleh dijalankan untuk elektrolit, iaitu sebatian ion yang boleh mengkondaksikan elektrik dalam keadaan cecair. Dalam keadaan cecair. Cecair ini ada dua. Satu dalam keadaan leburan dan satu lagi dalam keadaan larutan. Leburan dan larutan. Jadi maksudnya elektrolisis hanya berlaku di dalam sesuatu elektrolit, di mana elektrolit ni adalah suatu cecair yang boleh mengkondaksikan arus elektrik. Kemudian kita perlu mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil daripada proses elektrolisis. So semasa proses elektrolisis itu, bagaimana ia berlaku, yang melibatkan ion-ion di dalam sebatian ion tersebut yang bergerak bebas, di mana ion-ion ini akan
dipilih untuk dinyahcaskan di elektrod di anode dan juga di kathod. Cara dia menyahcaskan itulah yang akan membezakan kenapa ion ini pergi ke anode dan kenapa ion yang satu lagi ini pergi ke kathod. Ya, jadi ada ion positif dan ada ion negatif. Dan juga bagaimana aplikasi elektrolisis ini dijalankan di dalam industri. Dalam sel kimia pula, kita melihat kepada perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia dan menghasilkan arus elektrik. Okey, so itu adalah kesimpulan yang telah kita pelajari berkaitan dengan tajuk elektrokimia ini. Okey, so lihat dulu. Oh, ada nak masuk. Okey. 21 orang. Okey, sekarang kita lihat kepada soalan yang pertama dalam buku teks praktis sumatif. Mungkin kamu kalau di sekolah sudah buat, mungkin kamu dah tahu, tapi mungkin yang ini kena ulang-ulang lah. Okey, soalan yang pertama ni kita tengok. Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji elektrolisis larutan aqueous koprom 2 sulfat dengan menggunakan elektrod berlainan seperti yang ditunjukkan dalam sel elektrolitik P dan sel elektrolitik Q. Okey. Jadi dalam soalan ini, dia susunan radas untuk elektrolisis. Kalau disebutkan elektrolisis, maksudnya dia adalah sel elektrolitik. Okey, jadi dia akan mengelektrolisiskan larutan aqueous. Larutan aqueous iaitu larutan yang pelarutnya adalah air, di mana zat terlarut dia adalah koprom 2 sulfat. Ini simbol kimia dia, formula kimia untuk koprom 2 sulfat. So koprom 2 sulfat ni adalah bahan kimia yang dilarutkan di dalam air dan diberi nama sebagai larutan aqueous koprom 2 sulfat. Jadi itu kena tahu. Okey. So koprom 2 sulfat ni adalah sebatan ion. Jadi apa yang membezakan ada dua sel elektrolitik ni, dia akan menggunakan elektrod yang berlainan. Dan satu dipanggil sel elektrolitik P dan satu lagi adalah sel elektrolitik Q. Okey, kita tengok sel elektrolitik P ni dan sel elektrolitik Q. Apa beza dua-dua ni? Okey, sel elektrolitik, okey, kita tengok di sini. Siapa nak masuk tu? Okey. Ada lagi. Okey, sel elektrolitik P dan sel elektrolitik Q. Okey, yang membezakan antara kedua-dua ini adalah, okey, apa dia? Yang membezakan kedua-dua ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa yang membezakan kedua-dua yang ni? Apa yang membezakan? Siapa tahu? Karbon dengan kuprom. Apa dia? Karbon dengan kuprom. Karbon dengan kuprom. Karbon dengan kuprom tu apa? Jenis elektrod. Jenis elektrod. Bagus. Okey, jadi maksudnya sekarang ni yang membezakan antara kedua-dua elektrolitik, sel elektrolitik ni adalah dia punya elektrod. Elektrod dia yang berbeza. Dalam sel elektrolitik P ni,
Elektrod dia adalah apa dia? Elektrod dia adalah terbina daripada karbon. Manakala bagi sel elektrolitik Q, dia punya elektrod dia terbina daripada logam kuprum. Logam kuprum. Jadi ini yang membezakan dia. Dan dia punya elektrolit dia adalah sama. Elektrolit dia masih lagi sama, iaitu menggunakan larutan aqueous kuprum sulfat. Okey. Jadi kita tengok di sini. Ini boleh tulis. Okey, jadi tengok yang ini. Okey, semua sel elektrolitik dia mesti ada punca sumber tenaga elektrik. Jadi di sini dia dah tulis terminal positif, terminal negatif, bateri. Jadi kena ingat terminal positif dan terminal negatif bateri. Okey. Jadi sekarang ni kena ingat balik terminal positif bateri ni disambungkan dengan wire. Wire tu disambungkan ke elektrod karbon. Jadi apa yang berlaku dalam sel elektrolitik, kena ingat dalam sel elektrolitik, elektrod yang disambungkan ke positif terminal bateri, maka elektrod itu akan jadi positif. Okey, kena ingat yang tu. Dan elektrod positif itu pula, kita panggil elektrod positif lah. Nama dia adalah, apa dia? Siapa ingat? Anode. Nama dia adalah anode. Manakala elektrod yang disambungkan ke terminal negatif bateri yang ni, so dia menjadi elektrod negatif. Senang je. Dan elektrod negatif, nama dia adalah cathode. Okey. Jadi sekarang ni, anode dan cathode ni penting untuk kita tahu. Jadi bagaimana cara untuk kita mengingati elektrod positif ni adalah anode. Elektrod negatif adalah cathode. Ini dalam sel elektrolitik. Okey. Elektrod anode ini, kena ingat elektrod anode ini, untuk memudahkan ingat, nanti anion. Anion anode. Anion anode. Anion ni adalah ion negatif. Anion ni ion negatif. Anion ini akan tertarik ke arah elektrod anode. Kena ingat tu Manakala di cathode, cation akan tertarik ke arah cathode. Cation ni adalah ion positif. Jadi cation yang ada di dalam larutan elektrolit ni akan bergerak dan tertarik ke arah cathode, manakala anion akan bergerak dan tertarik ke arah anode. Okey, so sama juga untuk kes ini, sebab ni sel elektrolitik, proses awal tu sama sahaja. Jadi yang ini elektrod positif, ini elektrod negatif. Elektrod positif ni anode. Boleh ingat elektrod negatif adalah cathode. Konsep dia sama sahaja dalam elektrolisis. Anion akan bergerak, anion akan bergerak ke arah anode. Cation akan bergerak ke arah cathode. Okey Okey, cuma nanti kena ingat perbezaan dari segi jenis elektrod akan mempengaruhi pemilihan ion yang akan dinyahcaskan di elektrod.
Okey, jadi sekarang ni kita tengok Ini tengok soalan ni. Nyatakan maksud elektrolisis. Ni boleh cari sendirilah. Kita dah belajar elektrolisis ialah proses di mana elektrik akan digunakan untuk menguraikan elektrolit kepada komponen-komponennya. Jadi proses elektrolisis ni adalah proses di mana kita gunakan arus elektrik yang melalui elektrod ni untuk menguraikan larutan atau elektrolit yang direndamnya. Okey, jadi itu konsep elektrolisis Jadi dengan menggunakan arus elektrik, maka komponen ataupun ion-ion yang membentuk larutan ini dapat diasingkan dengan cara dia bergerak ke arah elektrod dan bertukar daripada ion menjadi atom. Macam tu cara dia. Jadi proses elektrolisis ni sebenarnya akan menguraikan komponen-komponen yang ada. Kita nak ambil komponen-komponen yang membentuk larutan kuprum 2 sulfat itu. Okey, itu maksud elektrolisis. Kena faham yang itu. B. Nyatakan semua ion yang hadir dalam larutan aqueous kuprum 2 sulfat. Okey, nyatakan semua ion yang hadir. Okey, dalam larutan aqueous kuprum 2 sulfat, cikgu dah sebut tadi. Okey, dalam larutan ini, sesuatu larutan kena ingat larutan, kalau sebut larutan aqueous, larutan pun tak apa. Larutan ni adalah merupakan gabungan antara pelarut campur dengan zat terlarut. Pelarut campur dengan zat terlarut. Okey, so pelarut dalam kes larutan ini adalah air. Kita akan gunakan air sebab air adalah pelarut universal. Okey, zat terlarut ni adalah bahan kimia yang kita larutkan di dalam air. Dalam kes ini zat terlarut tu, bahan kimia tu adalah kuprum 2 sulfat. Kuprum 2 sulfat. Okey. Jadi bila dua-dua ni bercampur, maka itu yang dipanggil sebagai larutan. Jadi oleh kerana itu, di dalam larutan kuprum 2 sulfat akan mengandungi ion yang datang daripada air. Ion yang datang daripada air ini adalah ion hidrogen dan ion hidroksida. Cikgu tulis dia punya ni simbol dia. Sebab kamu tak belajar simbol ni kimia ni. Jadi yang ion yang ada di dalam larutan aqueous kuprum 2 sulfat ni adalah yang pertama. Cikgu tulis sini mana nak tulis ni? Tak muat. Okey, bawah ni. Okey, daripada air, ion yang ada adalah ion hidrogen. Okey, ion yang ada ion hidrogen. Yang kedua adalah ion hidroksida. Dia mesti satu ion positif. Hidroksida. Hidroksida. Okey, ini ion-ion yang ada di dalam air. Jadi ada ion hidrogen, ion positif. Ion hidroksida ni ion negatif. Okey, simbol dia adalah H+. Ni plus tu dekat atas kecil. Yang ni pula simbol dia OH negatif. Ni kena tahu jugalah sebab dalam buku teks kamu, walaupun ni kimia, tapi kamu asas tu pun kena tahu jugalah. Nama ion dan simbol ion tersebut. Dan cas dia ni ion positif, ion negatif.
Manakala dalam kuprum 2 sulfat ni, okey, ion yang ada adalah dia sama juga. Dia mesti ada ion positif, ada ion negatif. Yang pertama ion kuprum. Ion kuprum. Simbol dia adalah Cu2 positif. Dia ion positif. Ion kuprum. Yang kedua adalah ion sulfat. Ion sulfat. Simbol dia SO4 2 negatif. Dia ion negatif. Okey, kamu nampak bagi biasa kalau simbol-simbol bagi ion-ion positif dan ion negatif ini. Okey, jadi sekarang ni dalam larutan aqueous kuprum 2 sulfat akan ada 4 ion ini. 2 ion positif dan 2 ion negatif. Jadi soalan B ni nyatakan semua ion yang hadir dalam larutan aqueous kuprum 2 sulfat, maka ion-ion yang hadir ini adalah yang inilah kena nyatakan. Daripada air ada 2, daripada kuprum 2 sulfat pun ada 2. Maksudnya anion, anion iaitu ion negatif. Anion ni ion negatif. OH negatif, OH negatif dan juga sulfat SO4 2 negatif. Manakala ion positif kation adalah ion hidrogen, ion hidrogen dan juga ion kuprum 2 positif. Ion kuprum. Ni dia, Jadi sekarang ni berdasarkan kepada semua ion yang hadir ni, maka proses elektrolisis akan berlaku. Jadi boleh ingat tak ini jadi ni biasalah soalan-soalan yang akan ditanya dalam ujian peperiksaan berkaitan dengan tajuk elektrokimia ni. Dia akan tanya biasanya memang kita kena tahu apakah ion yang hadir di dalam sesuatu bahan. Dalam kes ni larutan kuprum 2 sulfat. Kalau ditanyakan leburan, kalau leburan kuprum 2 sulfat, maksudnya dia tidak ada pelarut, dia tidak ada air. Dia hanya ada bahan kimia itu saja, itu kuprum 2 sulfat yang dicairkan. Dicairkan maksudnya dipanaskan daripada pepejal menjadi bentuk cecair. Itu dipanggil leburan. Jadi kalau leburan hanya ada 2 ni je lah. 2 ion sahaja yang ada. Okey. So bila kita dah tahu ion-ion yang hadir di dalam sesuatu bahan elektrolit tu, maka mudah untuk kita meneruskan perbincangan berkaitan dengan proses yang berlaku. Kalau kita tengok soalan C, proses elektrolisis. Namakan ion yang dinyah cas. Ion yang dinyah cas pada anode dan pada katot dalam sel elektrolitik yang berikut. Maksudnya dia tanya, dalam sel elektrolitik P, pada anode dan katot, ini sambunglah soalan dia ni, bawah dia. Pada anode dan katot, apakah ion yang dinyah cas? Ion yang dinyah cas. Jadi maksudnya, seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ini, apabila proses elektrolisis berlaku, ion yang dinyah caskan di anode dan di katot hanya satu sahaja. Di anode satu sahaja anion, di katot hanya satu sahaja kation. Itu kena ingat. Hanya satu sahaja ion yang akan dipilih untuk dinyah caskan di setiap elektrod. Kalau di anode hanya satu anion, kalau di katot hanya satu kation. So apabila sesuatu elektrolit yang hendak dielektrolisiskan mengandungi lebih daripada 2 anion dan 2 kation, macam contoh soalan ni, ada 2 anion, ada 2 kation, maka terpaksalah berlaku
persaingan untuk dipilih siapakah antara dua ini bagi setiap elektrod akan terpilih untuk dinyahcaskan. Ya, jadi semua ni kita dah bincangkan sebelum ini. Cikgu terangkan balik supaya kamu ingat. Jadi apakah faktor-faktor yang akan digunakan untuk memilih anion dan kation yang akan dinyahcaskan pada anode dan pada kathod, ya. Jadi faktor dia apa? Okey, ya. Jadi semua kita kena gunakan balik ilmu yang kita pelajari sebelum ini, ya, berkaitan apakah faktor-faktor yang digunakan, ya, faktor-faktor yang digunakan untuk pemilihan ion-ion di siapa pula masuk ni? Lambat dah masuk pertengahan jalan lah. Okey, faktor-faktor yang diguna pakai, ya, dalam mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcaskan iaitu 3 faktor, ya, yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcas pada elektrod bagi elektrolisis larutan aqueous ialah okey ni dia, ya. Okey, yang pertama faktor ini adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua adalah kepekatan elektrolit dan yang ketiga adalah jenis elektrod. Jadi kedudukan ni yang paling utama sekali, ya, yang paling utama sekali sebenarnya jenis elektrod lah. Ya, jenis elektrod ini seperti yang telah diterangkan, kalau elektrod pasif, maka elektrod tersebut akan tidak mempengaruhi. Tapi kalau elektrod yang aktif, dia akan mempengaruhi proses elektrolisis. Kemudian kepekatan elektrolit pula, kalau ada elektrolit yang pekat, maka dia akan terpilih. Walau bagaimanapun, hanya unsur-unsur tertentu sahaja, sikit sahaja, iaitu unsur kumpulan 17, iaitu halogen. Kalau unsur halogen ada, kemudian dia pekat, maka dia akan terpilih. Dan yang ketiga sebenarnya yang terakhir, kalau dua-dua kepekatan dengan jenis elektrod ni tidak mempengaruhi, maka barulah kita lihat kepada kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, ya. Jadi kita ulang kaji semula, kita tengok, ya. Siri kedudukan ion dalam siri elektrokimia, dalam siri elektrokimia ni ada siri cation dan siri anion. Ya, jadi daripada atas sampai ke bawah, kamu kena hafal. Anion pun sama, daripada atas ke bawah. So yang berada di kedudukan terbawah, bila berlakunya pemilihan, maka yang itu yang akan terpilih. Ini dari segi faktor siri elektrokimia. Ya, jadi ni kena hafal, ya. Tak boleh lari dah ni. Tengok, ion sulfat yang ni, ion hidroksida yang ni. Biasanya ion hidroksida ni, kalau dia ada, memang dia sajalah yang terpilih. Dan pada kebanyakan masa, memang ion hidroksida ni memang sentiasa ada. Ya. Okey, kemudian cation ni kita boleh tengok yang bawah-bawah ni. Ion hidrogen pun antara yang terbawah. Ion kuprum lagi kedua terbawah. Dan yang paling bawah sekali ion argentum, ya. Okey, ini dia. Jadi semakin ke bawah kedudukan dia, semakin mudah untuk dipilih untuk dinyahcas di elektrod. Ya, okey, ya. Okey, yang itu adalah berkaitan siri elektrokimia. Kalau berkaitan dengan kepekatan pula, kena ingat balik ni. Cikgu tahu kamu pun semua dah lupa. Ya. Okey, so yang berkaitan dengan kepekatan elektrolit ni, okey. Kepekatan elektrolit hanya
dipengaruhi pada ion negatif sahaja. Ion negatif iaitu anion pada anode. Ion negatif sahaja yang lebih pekat akan lebih cenderung dipilih untuk dinyah cas. Walau bagaimanapun perkataan ini jangan ingat semua ion negatif Jangan ingat semua ion negatif yang pekat. Ion negatif yang pekat daripada unsur kumpulan 17 ataupun halogen sahaja yang akan terpilih. Kumpulan halogen ni contohnya apa? Kumpulan halogen ni adalah contoh ion dia. Ion ni je kamu ingat. Ion klorida, ion bromida, ion iodida. Itu je yang kamu kena ingat. Ion klorida, ion bromida dan ion iodida. 3 ni sahaja ion halogen, ion halida sebenarnya dari unsur halogen yang kalau dia pekat baru dia terpilih untuk dinyahcaskan. Dan berapakah nilai kepekatan dia? Nilai kepekatan dia adalah yang dikatakan lebih pekat tu adalah yang ni. 0.0001 mol per DM padu. Ada 3 kosong selepas titik tu. 1, 2, 3, 0.0001 mol per DM padu. Kalau lebih daripada nilai ni maka dikatakan pekat. Dan kalau pekat, maka ion klorida atau ion bromida ataupun ion iodida akan terpilih untuk dinyahcaskan. Walaupun dia bersaing dengan ion hidroksida. Tapi sebab dia lebih pekat, maka dia yang akan terpilih. Jadi bila ion-ion halida atau ion halogen ni terpilih, maka hasilnya adalah bergantung kepada ion tadilah. Kalau ion klorida yang terhasil nanti adalah gas klorin. Macam tu gas klorin yang terhasil. Kalau yang terpilih untuk dinyahcas tu adalah ion klorida. Manakala faktor yang ketiga adalah jenis elektrod yang ini. Jadi kalau elektrod tu adalah elektrod yang pasif, so elektrod pasif ni dia tidak terlibat dengan proses elektrolisis. Tapi kalau elektrod yang aktif, contohnya logam. Kalau logam digunakan, maka dia akan terlibat dalam tindak balas. Walau bagaimanapun, logam yang terlibat, yang bertindak sebagai elektrod tu hanya berlaku tindak balas di bahagian anod sahaja. Bahagian anod sahaja di mana anod itu sendiri yang akan mengalami tindak balas. Katot tak terlibat walaupun guna logam. Hanya bahagian anod. Jadi nampak macam agak kompleks Tapi itulah benda yang kamu belajar ni kena ulang-ulang untuk kamu sentiasa ingatlah. Okey, so jadi kita tengok balik kepada soalan tadi. Kita tengok balik kepada soalan. Apakah ion yang dinyahcaskan di anod dan katot dalam sel elektrolitik? Yang ini. Kita tengok dulu sel elektrolitik P. Di mana? Karbon kan? Kita tengok di sini dulu. Okey. Kita lukiskan dulu dia punya. Okey, sel elektrolitik karbon. Okey, kemudian sel elektrolitik ni direndamkan dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey, so ini karbon lah Okey. Karbon. So maksudnya sel elektrolitik P. Okey, sekarang ni dalam larutan ni ada ion hidrogen. Okey, sebelum tu tulis dulu ni anode, positif, ini katot, negatif, ni positif. Okey Jadi ni anode. Okey, jadi sekarang ni dalam larutan ni
Seperti yang telah diterangkan tadi lah, ada 4 ion, 2 anion dan 2 kation. Okey, bila proses elektrolisis berlaku, langkah pertama adalah anion dan kation akan bergerak ke arah anode dan cathode. Itu kena ingat. Jadi anode akan menarik anion, iaitu OH negatif dan juga SO4 2 negatif, ion hidroksida dan juga ion sulfat. Manakala dekat cathode pula, ion hidrogen dan juga ion kuprum 2 positif akan tertarik ke arah cathode. Okey, nampak dia ni dua-dua ion ni akan bergerak ke arah elektrod masing-masing. Okey, jadi apa yang berlaku sekarang ni adalah semasa proses elektrolisis hanya satu saja akan terpilih. Okey, di anode apa yang berlaku adalah, okey kena ingat di anode elektron, cara dinyahcaskan tu adalah elektron akan didermakan. Didermakan oleh anion itu. Anion itu akan mendermakan elektron. So siapa yang akan mendermakan elektron? Antara hidroksida dengan sulfat. So dalam kes ini, oleh kerana elektrod dia elektrod karbon, maka faktor yang akan digunakan pakai adalah faktor siri elektrokimia. Kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Jadi kalau kita ingat balik, dalam anion siri anion tu, antara ion hidroksida dengan ion sulfat, siapa yang akan terpilih untuk dinyahcaskan? Siapa boleh bagi jawapan? Ada sesiapa boleh bagi jawapan? Okey, yang akan terpilih adalah ion hidroksida sebab kedudukan dia paling bawah dalam siri anion ini. Maka apa yang berlaku adalah ion hidroksida ni akan dermakan elektron dia. Dermakan elektron. Bila dia dermakan elektron, maka ion hidroksida ni akan berubah bertukar menjadi bahan yang baru. Iaitu apa dia? Dia akan bertukar menjadi gas oksigen dan juga air. Itu hasil dia. Bila dia dermakan elektron ni akan pergi ke elektrod, anode, dan dia akan bergerak ke sini. Dia akan bergerak pergi ke cathode. Sampai di cathode, apa yang berlaku? Proses dia adalah elektron akan diterima oleh cation. Persoalan dia, cation mana yang akan menerima elektron tersebut. So dalam kes ini maksudnya kita gunakan kedudukan ion dalam siri elektrokimia, iaitu siri cation. So antara ion hidrogen dengan kuprum, siapa yang akan terima? Ion kuprum berada kedudukan bawah daripada ion hidrogen. So ion elektron tu akan diterima oleh kuprum. Ion kuprum Cu2 positif ni, bila dia terima elektron, dia akan bertukar menjadi atom kuprum. So bila dia terima elektron, dia bertukar jadi atom kuprum. Apa yang berlaku? Atom kuprum tu dia akan melekat pada permukaan cathode. Itu hasil dia. Kita akan nampak, sebab kuprum ni warna perang, logam perang, so kita nampak dia melekat pada permukaan elektrod cathode ni, elektrod karbon ini. Itulah hasil dia. Yang sebelah anode tadi, kita akan nampak dia akan hasilkan gelembung-gelembung gas. So gelembung-gelembung gas akan terbebas pada bahagian anode. Hasil daripada ion hidroksida tadi mendermakan elektron ke arah anode. Jadi itu proses yang berlaku. Jadi kamu kena ingat, di anode, proses elektrolisis yang berlaku adalah elektron didermakan. Elektron didermakan oleh anion. Elektron didermakan oleh anion. Kena ingat ini. Manakala di cathode, elektron diterima. Elektron
diterima oleh siapa? Oleh kation lah. Oleh kation. Okey. So itulah yang berlaku untuk elektrolitik P. Jadi sekarang ni soalan ni tanya namakan ion yang nama ion yang dinyahcaskan pada anod dan katot. Jadi pada anod tadi kita dah tengok tadi adalah ion hidroksida. Ion hidroksida. Manakala di katot adalah ion kuprum. Okey, sekarang selepas ini bukan sekarang selepas ini kita nak tengok pula. Kita nak tengok pula kepada sel elektrolitik di mana elektrod dia adalah berbeza. Elektrod dia adalah berbeza di mana dia menggunakan elektrod logam. Jadi kalau kita lihat kepada elektrod logam, dia berbezalah. Jadi sebab ini elektrod yang aktif. Tapi kena ingat balik, walaupun dia guna elektrod yang aktif, hanya bahagian anod sahaja yang akan berubah. Ni macam biasa, kamu kena biasakan anod dan katot. Kemudian direndamkan di dalam larutan kuprum 2 sulfat. So sama juga OH negatif dengan SO4 ni sulfat. Ini adalah ion hidrogen dan ni ion kuprum. Ion yang ada di dalam larutan. Nanti kita akan tengok apa sebenarnya yang berlaku kepada elektrolitik, sel elektrolitik Q ini selepas kita berehat. Jadi untuk solat isyak dan juga rehat, kita akan sambung pada sekarang 8.55. Jadi 9.15 ataupun 9.20 lah kita sambung semula untuk kelas kita ini. Jadi boleh rehat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.